Hai, Assalamualaikum. Video ini akan kami kongsikan tentang ideologi sekularisme barat moden. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Uma Devi anak perempuan Mohan Gandhi, Avinash Gandhi anak lelaki Babu Gandhi, Ahmad Fakhruddin bin Basir dan saya Ahmad Amirul bin Mat Azhar. Sejarah sekularisme. Istilah sekularisme mula muncul pada 1851 di United Kingdom. Pengasas sekularisme pula ialah George Jacob Holyoake, seorang ahli sekolah dan pekerja Inggeris yang lahir di Birmingham, England. Dia mencipta istilah sekularisme ini pada 1851 dan istilah jigalisme ini pula pada 1878. Dari aspek bahasa, perkataan sekolah berasal daripada bahasa Latin. Perkataan asalnya adalah seculum yang bererti generasi atau zaman. Dalam konteks bahasa Latin yang dipengaruhi oleh Kristian, ia bererti dunia ini, khususnya dengan maksud lawan kepada konsep gereja. Perkataan ini boleh berfungsi sama ada sebagai adjektif atau substantif. Sebagai adjektif, ia bererti berkenaan dunia, juga dengan maksud lawan kepada konsep gereja, agama, kesucian, alam baka dan spiritual. Sebagai substantif pula, ia bererti paderi dunia atau orang biasa dengan maksud lawan kepada konsep paderi atau orang agama. Sekularisme ini berlaku disebabkan perbalahan antara dua pihak, iaitu para paderi, gereja, barisan dan pemimpin negara. Oleh itu, sekularisme ini diwujudkan oleh tujuan memberi pengaturan terhadap kehidupan manusia tanpa merujuk kepada Tuhan, kitab suci dan hari akhirat. Selain itu, ia bertujuan meningkatkan penguasaan terhadap kehidupan dan kebendaan. Antara kategori sekularisme ialah kemerosotan agama, pengegaran masyarakat daripada agama, dan peralihan kepercayaan dan aktiviti kesucian. Sekularisasi dalam konteks masyarakat barat moden merujuk kepada proses di mana agama kehilangan pengaruh dan kepentingannya dalam pelbagai aspek kehidupan awam dan peribadi. Ia melibatkan peralihan kepada masyarakat di mana institusi agama memainkan peranan utama dalam membentuk norma budaya, sosial dan politik ke arah orientasi yang lebih sekular atau bukan agama. Prinsip dan perkembangan utama sekularisme barat moden. Yang pertama adalah pemisahan gereja dan negara. Sekularisasi barat moden sering dikaitkan dengan prinsip memisahkan institusi agama daripada fungsi negara. Ideanya adalah untuk mewujudkan kerajaan yang kekal neutral dalam hal agama, memastikan dasar dan undang-undang tidak ditentukan oleh mana-mana doktrin agama tertentu. Pemisahan ini bertujuan untuk mengelakkan kebebasan beragama dan menghalang pengenaan kepercayaan agama tertentu ke atas penduduk yang lebih luas. Yang kedua, rasionalisme saintifik. Kemajuan sains dan teknologi telah menyumbang kepada sekularisasi masyarakat barat. Oleh kerana penjelasan saintifik untuk fenomena alam telah menjadi lebih berleluasa dan diterima secara meluas. Pergantungan terhadap penjelasan agama semakin berkurangan. Kaedah saintifik dengan penekanan pada bukti dan alasan empirikal. Yang ketiga, pluralisme dan kepelbagaian agama. Masyarakat barat moden sering dicirikan oleh pluralisme agama dengan penganut pelbagai agama serta mereka yang mengenal pasti sebagai bukan agama atau ateis. Wujud bersama dalam kerangka sosial dan budaya yang sama. Yang terakhir, hak individu dan kemanusiaan. Sekularisasi adalah sejajar dengan promosi hak individu dan nilai kemanusiaan. Penekanan diberikan kepada hak asasi manusia, keadilan sosial dan prinsip etika yang diperoleh daripada asas sekular. Bukannya semata-mata agama, pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan rangka kerja moral dan etika melangkaui doktrin agama tertentu. Adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa proses sekularisasi adalah kompleks dan merentasi masyarakat barat yang berbeza. Walaupun sekularisasi telah menjadi ciri yang menonjol di banyak negara barat, ia wujud bersama dengan amalan dan kepercayaan agama yang berterusan.
Di samping itu, tahap dan sifat sekularisme mungkin berbeza dengan setengah masyarakat mengekalkan hubungan yang lebih kuat antara agama dan kehidupan awan daripada yang lain. Cabaran sekularisme barat moden terhadap masyarakat. Cabaran sekularisme barat moden kepada masyarakat hari ini adalah topik yang kompleks dan sering diperdebatkan kerana perspektif sekularisme berbeza-beza secara meluas. Selain itu, fahaman sekularisme bertentangan dengan agama kerana ia memisahkan dalam pelbagai aspek. Idea sekularisme menyatakan unsur agama tidak mendominasikan kehidupan manusia. Agama hanya digunakan untuk tujuan khusus atau pada masa tertentu. Berikut adalah beberapa perkara utama yang menangkap cabaran yang berkaitan dengan sekularisme barat moden. Pluralisme agama. Masyarakat barat moden sering bercirikan kepelbagaian agama. Sekularisme berusaha untuk memastikan bahawa tidak ada agama tertentu yang memegang kedudukan istimewa dalam ruang awam. Asas etika. Sekularisme sering menekan pengasingan institusi agama dan politik. Ini boleh membawa kepada persoalan tentang asas etika masyarakat, kerana ada yang berpendapat bahawa nilai agama secara bersejarah memainkan peranan penting dalam membentuk kerangka moral. Pengkritik sekularisme mungkin berpendapat bahawa tanpa asas agama atau moral yang dikongsi, masyarakat mungkin bergelut untuk mewujudkan satu set nilai yang koheren. Relativisme moral. Sekularisme kadang-kala boleh dikaitkan dengan relativisme moral. Idea membawa pertimbangan moral adalah subjektif dan berbeza mengikut budaya dan individu. Pengkritik berpendapat bahawa ini boleh membawa kepada kekurangan prinsip moral yang dikongsi dan menjadikan cabaran untuk menangani isu masyarakat tertentu seperti dilema, etika atau penubuhan piawaian bersama. Identiti dan kekitaan. Bagi sesetengah individu, agama merupakan aspek penting dalam identiti dan rasa kekitaan mereka. Cabaran sekularisme terletak pada menyediakan ruang untuk identiti yang pelbagai dan memastikan individu berasa dihormati dan termasuk tanpa memberi keistimewaan mana-mana identiti agama tertentu. Pengecualian suara keagamaan. Dalam mengejar ruang awam sekular, mungkin terdapat kebimbangan mengenai pengecualian suara agama daripada perbincangan masyarakat yang penting. Ini menimbulkan persoalan tentang perwakilan dan sama ada sekularisme boleh benar-benar merangkumi semua perspektif. Ekstremisme. Dalam beberapa kes, penolakan pengaruh agama dalam ruang awam boleh menyumbang kepada peminggiran kumpulan agama tertentu. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perspektif tentang cabaran ini berbeza-beza. Dan penyokong sekularisme berpendapat bahawa ia menyediakan rangka kerja untuk masyarakat majmuk dan bertolak ansur, di mana individu yang berbeza kepercayaan boleh hidup bersama secara aman. Cabarannya terletak pada mengemudi kerumitan ini untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan adil yang menghormati kedua-dua perspektif agama dan bukan agama. Kesan sekularisme barat moden kepada individu. Sekularisme membawa kesan sama ada kepada individu, masyarakat ataupun negara. Sistem pendidikan barat yang tercemar dengan sekularisme membentuk individu yang mengejar kekayaan material dan jauh dari ilustrasi kerohanian. Pendidikan agama juga dipinggirkan dengan meletakkan pada akhir jadual waktu, iaitu waktu yang kurang memberi impak kepada pelajar. Sistem dualisme yang menjadikan akademik dan kerohanian dalam dua aliran berbeza terbentuk setelah ilmu disekularisasikan. Dengan mengikut falsafah barat, ilmu metafizik dan akademik terasing dan tidak dapat disepadukan atas alasan tiada pertemuan antara fizik dan metafizik.
Sekularisme akan terus memesong dan menghapuskan agama dari jiwa manusia dan perkara yang paling bahaya adalah mempengaruhi benda. Penguasaan ilmu yang minimal dan terbatas dalam agama dan asas sains menjadi punca pertembungan antara ilmu moden dengan roh Islam hinggakan gagal menemukan integrasi dalam ilmu. Kesan sekularisme barat moden terhadap individu adalah kompleks dan berbeza-beza berdasarkan kepercayaan, nilai dan pengalaman peribadi. Berikut adalah beberapa cara umum di mana sekularisme barat moden boleh mempengaruhi individu. Nombor 1 adalah kebebasan dan pilihan beragama. Sekularisme barat moden menggalakkan kebebasan beragama, membenarkan individu otonomi untuk memilih kepercayaan atau ketidakkepercayaan mereka tanpa rasa takut akan penganiayaan. Ini boleh membawa kepada pelbagai pilihan rohani atau falsafah, termasuk ateisme, agnostik atau pematuhan kepada pelbagai tradisi agama. Yang kedua adalah kebebasan berfikir dan bersuara. Sekularisme mengalahkan kebebasan berfikir dan bersuara, membolehkan individu berbincang dan meneroka pelbagai idea secara terbuka, termasuk yang berkaitan dengan agama. Ini memupuk persekitaraan di mana individu boleh menyatakan kepercayaan mereka atau kekurangannya tanpa menghadapi penapisan atau diskriminasi. Yang ketiga adalah autonomi moral. Dalam masyarakat sekular, individu sering berpeluang untuk membangunkan kerangka moral dan etika mereka bebas daripada doktrin agama. Ini boleh membawa kepada rasa autonomi moral di mana individu membuat keputusan beretika berdasarkan penaklukan, empati dan nilai peribadi dan bukannya bergantung kepada preskripsi agama. Yang keempat, pilihan pendidikan. Sekularisme mempengaruhi sistem pendidikan dengan menekankan pemisahan antara ajaran agama dan pengajaran akademik. Individu mempunyai kebebasan untuk memilih daripada pelbagai pilihan pendidikan dan pendidikan umumnya tidak terikat dengan doktrin agama tertentu. Yang kelima adalah toleransi dan pluralisme. Sekularisme menyumbang kepada masyarakat yang lebih bertolak ansur dan pluralistik di mana individu daripada pelbagai latar belakang agama dan bukan agama boleh hidup bersama. Ini boleh membawa kepada peningkatan penerimaan terhadap perspektif yang berbeza dan mengurangkan kemungkinan konflik berasaskan agama. Yang keenam adalah isu sosial dan aktivisme. Individu dalam masyarakat sekular mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivisme sosial dan politik berdasarkan nilai kemanusiaan, kebimbangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial dan kesaksamaan mungkin ditekankan dan individu boleh menyokong dasar yang sejajar dengan prinsip etika sekular. Yang ketujuh adalah bersoal jawab dan skeptisisme. Persekitaran sekular mengalahkan persoalan dan keraguan memupuk budaya pemikiran kritis. Individu mungkin lebih cenderung untuk mengaji secara kritis pelbagai kepercayaan termasuk agama dan terlibat dalam dialog terbuka tentang pandangan dunia yang berbeza. Yang ke-8, komuniti dan identiti. Walaupun sekularisme mengalahkan autonomi individu, ia juga mengalahkan pembentukan komuniti berdasarkan nilai bersama di luar pegangan agama. Yang terakhir, kesejahteraan psikologi. Sesetengah individu mungkin mendapati rasa kesejahteraan psikologi dalam kebebasan untuk memilih kepercayaan dan nilai mereka tanpa tekanan luaran. Adalah penting untuk menyedari bahawa kesan sekularisme terhadap individu dan orang dalam masyarakat sekular boleh mempunyai pengalaman dan perspektif yang pelbagai. Selain itu, kesannya mungkin berbeza berdasarkan konteks budaya, wilayah dan peribadi. Baik, penonton sekalian, dengan sempurnanya penerangan itu tadi, maka sempurnalah video kami pada hari ini. Inilah yang dikatakan, ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai, umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Kami dari Kepulauan 7 ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang video kami ditonton sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.